Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi untuk membincangkan teknik menjawab sesi yang ke-9 iaitu sajak. Saya Dr. Noli binti Osman dan kita akan melihat satu persatu macam mana nak mencari kata kunci dan mencari pemikiran, gambaran masyarakat dan kita juga akan tengok teknik menjawab. Ya. Baik, untuk pengetahuan pelajar, untuk saja soalan akan dibina berdasarkan objektif pembelajaran. Sama seperti yang kita lihat sebelum ni untuk puisi tradisional. Jadi untuk puisi tradisional kita dah tengok soalan akan dibina berdasarkan objektif iaitu pelajar perlu mengenal pasti ciri-ciri, jenis, pemikiran, gambaran masyarakat dan sebagainya. Jadi untuk sajak ni pun sama. Pelajar harus mengenal pasti aspek intrinsik dan ekstrinsik, aspek estetik, pemikiran dan menganalisis karya. Jadi dalam aspek intrinsik, ekstrinsik ni, dalaman dan luaran ni, pelajar akan nampak dekat situ ada gambaran masyarakat, latar, watak, perwatakan, orang kata ada tentang mesej, nilai dan sebagainya. Jadi itu yang dikenali sebagai intrinsik dan ekstrinsik. Maknanya kat sini soalan akan dibina sama macam soalan yang ada pada puisi tradisional, iaitu pelajar akan nampak dengan jelas bahawa soalan lebih bertanyakan tentang pemikiran, gambaran masyarakat, nilai, pengajaran, mesej selain daripada soalan itu bertanyakan tentang maksud, tentang orang kata harapan dan sebagainya. Jadi untuk sajak ni, kita akan tengok apa yang tidak ditanya lagi dalam puisi tradisional. Dekat puisi tradisional saya dah terangkan macam mana nak jawab tema, persoalan, sampailah dekat peranan dan kepentingan puisi dalam konteks sarwa jagat. Jadi untuk sini kita akan tengok macam mana kita nak tackle soalan, macam mana kita nak ingat sajak tersebut menggunakan kata kunci yang betul dan macam mana kita nak tengok ayat untuk menjawab soalan harapan, mesej, pengajaran, kebimbangan penyair dan sebagainya. Daripada objektif tadi, kita dapat simpulkan bahawa soalan akan ditanya ataupun akan digubal berdasarkan perkara-perkara yang ada dalam objektif seperti berikut. Kalau unsur intrinsik, dia akan tanya tentang tema, persoalan, pemikiran, mesej, nilai, latar, estetika bahasa. Kalau yang ekstrinsik, yang luar, dia akan tengok pada gambaran masyarakat, peranan. Dan kemudian kita boleh tengok selain daripada itu, dia akan tanya tentang estetika, nilai keindahan yang ada dalam puisi ataupun pemikiran masyarakat dan analisis karya. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu soalan yang pernah keluar. Jadi untuk sajak ni semua soalan dah pernah keluar. Tapi kalau pelajar tengok ada soalan-soalan yang keluar pada baru tahun lepas dan ada yang dah keluar dah lama. Jadi kita tengok yang mana yang baru keluar tu kemungkinan orang kata sajak tu takkan keluar lagi lah. Tapi kalau dia keluar pun kita dah tahu dah macam mana kita nak tackle cara nak jawab. Jadi kita tengok soalan-soalan yang lah lama keluar ataupun yang baru keluar sekali je. Jadi yang itu yang kita akan tengok dahulu ataupun ambil berat. Dan kalau pelajar tengok arah soalan yang selalu ditanya, dia akan menggunakan kata tugas bincangkan, jelaskan, huraikan. Jadi itu kata tugas yang selalu akan digunakan dan ayat itulah yang akan ada perlu ada dalam jawapan pelajar. Kalau dekat sini kita tengok pula fakta yang selalu ditanya ialah tentang persoalan, kesan gaya bahasa, maknanya gaya bahasa, persoalan, gambaran masyarakat seperti sikap manusia tu gambaran masyarakat lah.
pesanan penyaja itu message ataupun harapan penyair. Okey, jadi semua yang ditanya tu sebenarnya ada dekat dalam analisis karya ataupun yang pernah belajar analisis pada karya-karya yang dikaji pada waktu PDPR ataupun PDPC. Okey, jadi semua tu pelajar kena tahu. Dan di sini untuk sajak ni dia lebih, orang kata dia akan tanya harapan ataupun mesej kalau dalam sajak tersebut ada mengandungi gambaran masyarakat ataupun orang kata yang negatif, yang orang kata lebih kepada perkara yang tak berapa baik. Okay? Jadi dia akan tengok apa yang orang kata penyair tu harapkan apabila orang tu baca sajak ni. Okay, contoh macam dengan Aku Tidak Mahu Lagi yang banyak menunjukkan bahawa pembunuh boleh bebas, okay? Penipu pun tak dapat ditangkap sebab berlakunya ketidakadilan dalam sistem penghakiman. Ataupun kalau pelajar tengok, pernahkah engkau mentafsir kedamaian pun, dia ada memaparkan tentang sikap-sikap manusia yang tamak, pemimpin yang tamak, okay? Yang sukakan pada kuasa, peperangan dan sebagainya. Jadi di situ yang selalunya soalan yang agak berbeza. Okay? Cara binaan soalan dia. Selalunya dia akan tanya tentang sikap manusia yang negatif dalam tu, harapan penyair, mesej. Okay? Selain pada tu, dia akan tanya sama seperti yang kita analisis, iaitu dia akan tanya tentang tema, pemikiran, persoalan, gambaran masyarakat, nilai, pengajaran, okay, mesej dan lain-lain lagi. Gaya bahasa, bentuk. Okay, kalau untuk gaya bahasa ni memang glamour lah soalan dia. Ya? Sekarang kita tengok macam mana kita nak cari kata kunci yang ada. Okay, kalau kita tengok pada pertemuan di Hyde Park ni ataupun Hyde Park ni, kita tengok tanggungjawab. Ada perkataan tanggungjawab dekat situ. Okay, pada rangkap yang ketiga. Okay, rangkap yang keempat kita nampak amanah. Jadi itu merupakan kata kunci yang kuat yang kita boleh ambil untuk dijadikan pemikiran. Selain pada pemikiran, kita juga boleh jadikan dia sebagai gambaran masyarakat, nilai, pengajaran, mesej. Okay? Sebab tu kita ambil yang tu dulu. Dan bila kita ambil kata kunci yang kuat ni, dah sudah pasti dia akan ada dalam skema yang diberi. Okay, jadi kat sini tanggungjawab. Tanggungjawab memelihara dan menjaga tanah warisan. Itu adalah pemikiran. Kalau kita nak buat ayat gambaran masyarakat, kita boleh letak je masyarakat yang bertanggungjawab memelihara dan menjaga tanah warisan. Okay, mesej yang cuba disampaikan masyarakat kini perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga tanah warisan ataupun tanah pusaka. Okay, kalau kita tengok di sebelah kiri, okay, jadi kan pelajar akan nampak pada rangkap yang pertama, dia tak berapa jelas dia punya kata kunci dia. Tapi kita boleh tengok ada di situ, iaitu berkali-kali. Okay, setelah berkali-kali ditanam padi, ini menunjukkan kegigihan seseorang itu. Jadi gigih berusaha. Dan kalau kita tengok pada rangkap kedua, kita akan nampak di situ menanam anak getah, membetulkan barisan ladang, itu menunjukkan kerajinan dalam orang kata seseorang itu berbudi kepada tanah. Dan kita boleh tengok juga antara panggilan emak bila memerlukan air kopi. Jadi itu menunjukkan kasih sayang. Okay, jadi di sini ada 5 pemikiran yang kuat, yang jelas. Jadi ambil yang itu dulu. Okay, kalau kita ikutkan setiap bait sajak ni, baris sajak ni, dia akan ada makna dia ataupun pemikiran dia yang tersendiri. Okay, begitu juga dengan gaya bahasa. Kalau pelajar tengok dekat sini, gaya bahasa yang akan selalu timbul macam yang saya cakap dalam puisi tradisional, iaitu perulangan kata dan perulangan bunyi huruf. Okay, jadi ambil itu dulu. Kalau soalan kata estetika bahasa ataupun dia nak gaya bahasa secara umum, ambil yang itu. Tapi kalau dia tanya gaya bahasa perbandingan, tak bolehlah sebab yang ini adalah gaya bahasa perulangan. Kalau ditanya umum, boleh terima.
Okey, jadi dalam skema dia akan ada perulangan kata ni. Sebab perulangan kata ni memang akan ada pada puisi yang kita kaji. Okey, majoriti puisi dia. Okey, banyak. Tak ada satu, dia ada dua ataupun lebih. Dan dia juga akan ada perulangan bunyi huruf seperti yang ditunjukkan. Cara dia kita nak tengok, kita tengok yang orang kata mula dulu. Perulangan kata di awal. Tengok daripada atas sampai bawah, cari yang mana. Ada tak yang mula-mula tu? Yang orang kata perulangan kata di awal baris. Okey, lepas tu kita tengok kat tengah. Perulangan kata di tengah baris. Dan di akhir sekali. Perulangan kata di akhir baris. Kemudian kita tengok perulangan bunyi. Okey, kita kena ambil bunyi huruf tu diulang lebih pada 3 ataupun lebih. Okey, macam dekat sini puisi Melayu ni kebanyakannya kita menggunakan perulangan bunyi huruf vokal A ataupun E. Jangan carilah O sebab O ni kita jarang-jarang guna. Okey, jadikan cari yang A dulu dan kemudian kalau tak dapat yang A kita cari yang E. Okey, begitu juga perulangan bunyi huruf konsonan. Kita rajin menggunakan konsonan M, konsonan K, konsonan N. Jadi cari yang tu dulu. Okey? Barulah kemudian kita cari yang lain. Baik, sekarang kita tengok puisi yang kedua. Pernahkah engkau mentafsir kedamaian? Macam mana kita nak cari pemikiran dekat sini? Kalau kita tengok pada had yang pertama saja, kan orang kata rangkap pertama dengan kedua tu kan dia tulis satu. Okey, yang pertama tu bahagian yang pertama tu kita tengok cerita dia tentang mimpi je. Jadi kita pun tak dapat nak cari dekat situ pemikiran. Pasal tentang mimpi je ke yang dia tu cakap. Jadi kita carilah ni memang ada pemikiran di situ. Okay, pemikiran tentang diganggu mimpi buruk kan ketika tidur kan. Dia tanya pernahkah. Okay, pemikiran yang seterusnya pun kita boleh jumpa dekat rangkap yang kedua, rangkap yang ketiga. Tapi dekat bahagian kedua dengan ketiga ni, dia banyak nampak jelas kata kunci dia. Jadi kita cari dekat situ dulu. Okay, contoh dekat sini kalau kita tengok, kita boleh nampak agama. Yang itu kita nampak jelas. Agama dijadikan alasan jadi boneka permainan. Jadi kita nampak pemikiran jelas yang pertama ialah agama yang dijadikan tunggangan ataupun boneka ataupun permainan untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Yang kedua, kita nampak dekat situ tentang kedamaian. Kalau kat dalam tema pun kita dah tahu, cinta kedamaian, nilai orang kata bertemakan kemanusiaan yang orang kata mencari kedamaian, erti kedamaian, tak suka perang. Okay? Jadi kedamaian kat situ adalah kata kunci yang kuat untuk sajak ni. Pemikiran yang kita boleh buat ialah cintakan kedamaian ataupun memperjuangkan kedamaian. Okey? Kemudian kita tengok lagi, kita nampak perang. Jadi kita ambil perang. Perang yang mampu memusnahkan segalanya. Okay, kita tengok nampak kata kunci pemimpin yang tamak. Jadi yang tu yang memang jelas ada dekat dalam puisi. Kenapa kita nak abaikan? Jadi kita ambil yang itu sebagai pemikiran yang kuat. Selain daripada tu, kita juga boleh keluarkan daripada kata kunci yang sama, pemikiran, nilai, pengajaran, mesej dan harapan penyair. Okay? Kalau di sini kita boleh tengok nilai dia ialah nilai cintakan kedamaian. Okey, bencikan peperangan. Kalau kita tengok mesej yang cuba disampaikan, pengarang ni ingin menegaskan bahawa perang ni dia mampu memusnahkan segalanya. Memusnahkan bahasa, warisan, kesenian. Okey, jadi di sini dia nak kata perang ni kejam dan mampu memusnahkan segalanya. Kalau kita nak tengok daripada harapan penyair ialah agar masyarakat kini ataupun masyarakat cinta ataupun nakkan kedamaian dan tak suka pada peperangan. Okey? Jadi kan di situ ayat ataupun fakta-fakta untuk soalan-soalan ni, kalau ditanya gambaran masyarakat, pemikiran dan sebagainya, memang berdasarkan kata kunci yang ada. Okey, yang nampak jelas dekat dalam
puisi. Kalau dari segi gaya bahasa, sebab kalau kita tengok soalan yang dulu-dulu, yang lepas-lepas, gaya bahasa ni sering ditanya. Jadi kita dah tahu dah gaya bahasa ni kalau dia umum, kita boleh tengok pada gaya bahasa perulangan kata. Okay, di sini pun ada perulangan kata di awal baris. Okay, perulangan kata di akhir baris, baru-baru. Okay, kita ada perulangan bunyi huruf konsonan M. Kita ada perulangan bunyi huruf vokal A. Okay, selain pada tu, kalau kita tak nak orang kata menggunakan gaya bahasa perulangan, tapi dalam skema kalau dah ada, dia ada lah. Okay, soalan ni dia boleh tanya pada kategori-kategori tertentu. Okay, kalau dia umum, kita boleh ambil yang ni. Okay, kalau dia tanya pada kategori tertentu, contoh gaya bahasa perulangan, perulangan saja. Okay, selain pada perulangan, memang banyak lagi gaya bahasa lain. Kalau kita tengok dalam pertemuan di Hyde Park pun ada, kat sini pun ada. Contoh di sini kita boleh tengok hyperbola, iaitu gelap pekat, melampau-lampau. Dahlah gelap ditambah pula dengan pekat sampai dah tak nampak langsung. Okey, yang seterusnya kita boleh tengok lagi gaya bahasa lain yang ada dekat sini. Okey, jadi pelajar boleh ambil yang mana yang pelajar nak. Sebab apa? Gaya bahasa dia tak terhad kepada perulangan kata dan perulangan bunyi sahaja. Dia ada gaya bahasa yang lain. Tapi kalau kita nak jawab dalam peperiksaan, dekat skema dia lebih. Orang kata dah pasti ada perulangan ni. Gaya bahasa perulangan. Okey? Sekarang kita tengok saja aku tidak mahu lagi. Kalau pelajar perasan aku tidak mahu lagi ni, dia lebih kepada satu rangkap tu dia menceritakan tentang satu pemikiran yang dia tak nak. Okay? Sebab apa dia tak nak? Jadi kat sini ada 4 pemikiran yang kuat, iaitu yang pertama tentang kebenaran yang sering disalahartikan. Yang kedua, kepalsuan yang sering diputarbelikkan. Yang ketiga, pembunuh yang melangkah tenang ataupun dibolak-balikkan. Yang seterusnya kalau kita tengok di sini, penipu bersiut riang. Jadi kita nampak ada 4 pemikiran yang kuat dan satu lagi pemikiran yang tersirat ialah penyair dia nak orang kata semua orang tahu bahawa wujudnya ketidakadilan dalam sistem kehakiman. Okey, jadi di sinilah kadang-kadang soalan tu dia akan tanya sikap negatif manusia yang ada. Masalah sosial yang timbul. Okey, harapan penyair. Sebab apa? Dalam ni digambarkan bahawa masyarakat tersebut semuanya bersifat negatif. Kecuali penyair itu sendiri yang bersifat positif, iaitu dia nak menegakkan keadilan. Okay, sekarang kita tengok sajak-sajak yang mengandungi nilai patriotisme. Okay, yang pertama ialah sajak keris itu masih di tanganmu. Walaupun ini bukan perjuangan untuk mempertahankan negara, tapi dia masih perjuangan iaitu untuk meneruskan kehidupan. Okay, jadi di sini kalau kita tengok yang berwarna biru tu adalah pemikiran-pemikiran yang ada dalam puisi ini ataupun sajak ni. Okay, tentang keris itu masih di tanganmu untuk menyambung perjuangan. Jadi di situ kita dah boleh nampak perjuangan untuk hidup ni perlu diteruskan. Okay? Dan kalau kita tengok yang seterusnya, dia orang kata perjuangan ini menghadapi ataupun ada liku-liku ataupun ada halangan dan dugaan. Okay? Kita juga boleh nampak dengan jelas dekat situ. Perjuangan pasti ada ranjau duri, liku-liku. Jadi itu adalah halangan dan cabaran yang perlu diatasi ketika berjuang dalam hidup. Okay? Yang seterusnya juga kita nampak kat sini orang kata kata kunci yang kuat seperti diam mematahkan fitnah, berlembut mencari hikmah. Okey, bijak dan berhati-hati dalam menyelesaikan masalah. Seterusnya kita nampak juga dekat sini tentang perkataan bijak. Okey, kita boleh nampak dekat sini tentang fitnah. Okey, sahabat, tabah, nilai ketabahan. Jadi kan ada orang kata kata kunci yang kuat. Jadi kan kita boleh keluarkan pemikiran, 5 pemikiran yang kuat dekat situ. Contoh macam yang ada dekat
slide ni, iaitu tabah dalam perjuangan meneruskan kehidupan, okey, berhati-hati dalam memilih sahabat. Jadi di sini kita boleh tengok dengan jelas, okey, kata kunci tersebut. Dan kemudian daripada situ juga kita boleh jadikan gambaran masyarakat, nilai, dan kalau ada pun harapan, soalan tanya tentang harapan penyajak terhadap puisi ni, jadi kita boleh kata pengarang mengharapkan agar kita ni tabah, agar kita ni sentiasa berhati-hati dalam memilih kawan. Kita ni sentiasa bijak dalam menangani masalah. Dan kita tekad ataupun kena kuat untuk meneruskan perjuangan hidup kita. Jadi kan selain daripada tu kita juga akan nampak gaya bahasa yang jelas dekat sini. Contoh kita nampak perulangan kata di awal baris, perulangan kata di tengah, janganlah, perulangan kata di akhir baris. Okay, kita nampak dengan jelas. Jadi ambil gaya bahasa tu dulu, estetika yang tu dulu. Okay, estetika bahasa yang tu. Selain daripada tu, kita juga akan nampak perulangan bunyi huruf konsonan, perulangan bunyi huruf vokal. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah 5 isi ataupun 5 fakta yang dah cukup dah. Okay. Cara jawab kita dah tahu. Kena ada 4 ayat, iaitu fakta, huraian, kesan dan kemudian contoh. Selain daripada tu, kita nampak lagi gaya bahasa lain. Memang ada sebenarnya. Okay. Contoh macam dekat sini kita ada gaya bahasa ironi, iaitu orang kata dia cakap lain tapi kena buat benda lain, perumpamaan, paradoks, okey, hybrid iaitu gabungan dua. Okey. Jadi kan dekat sini kita ada gaya bahasa perulangan, ada gaya bahasa penentangan, kan? Jadi kalau soalan tanya dia nak hak penentangan pun boleh, dia nak hak perulangan pun boleh. Kalau dia bagi umum, ambillah perulangan dulu. Okey? Macam paradok ni berpura-pura rajin bersuara. Dia buat benda lain pada yang orang kata yang dia buat, kan? Okay, kalau kita tengok di sini tetian kemerdekaan pula, kita akan nampak dengan jelas setiap rangkap, 4 rangkap tu dia membawa maksud tentang nilai patriotisme yang ada dalam diri warga Malaysia. Okay? Jadi di sini kalau kita kata angin kemerdekaan tu, kita dah tahu dah sambutan hari kemerdekaan kalau pemikiran yang pertama. Okay? Yang kedua kita nak tengok ni, kita nak tengok pada kata kunci. Okay? Kerelaan. Jadi di sini pahlawan yang rela, okay, sanggup berkorban mempertahankan negara. Kita boleh tengok juga bergemalah di hati anak peribumi, sejahtera bangsa, menggenggam kemenangan tu. Dia menghargai jasa pejuang. Okey, dia dekat bawah tu kalau kita tengok cinta kasih tiadakan retak. Dia orang kata sanggup mempertahankan negara. Cinta negara, taat setia kepada negara. Okay, menjunjung bakti kota kedaulatan. Jadi di sini kita nampak jelas ada 5 pemikiran yang kuat dan contoh yang orang kata tepat. Okay? Dan kalau kita tengok yang berwarna pink tu, dia perulangan. Benda yang sama dan kita boleh keluarkan pink tu jadi gambaran masyarakat. Kalau kita tengok yang hijau tu, dia tunjukkan kepada nilai, kepada mesej, pengajaran dan sebagainya. Okay? Jadi di sini ada 2 yang jelas iaitu rela dengan setia. Okay? Cinta. Jadi kan itulah nilai yang kuat dekat sini. Boleh nampak dengan jelas kata kunci dia. Okay? Jadi kan pelajar boleh ambil dan pelajar boleh gunakan itu sebagai faktor untuk menjawab soalan tentang sajak ni. Okay? Dan kalau kita tengok gaya bahasa yang pelajar nampak yang berwarna kuning itulah gaya bahasa dia. Okay, yang pertama kita boleh tengok perulangan kata di tengah. Kita boleh tengok perulangan bunyi huruf vokal, perulangan bunyi huruf konsonan K, kan? Kita juga boleh tengok gaya bahasa yang lain. Contoh, kita boleh nampak kat situ tentang hyperbola. Okay? Sengketa melanda jantung tu. Tiadakan retak meski debar sengketa melanda jantung. Okay? Mahkota kedaulatan, metafora. Okay? Jadi cukup 5. Jadi itu adalah yang orang kata jelas yang nampak. Jadi pelajar gunalah itu sebagai fakta. Okay, seterusnya kita tengok menyongsong arus. Okay, menyongsong arus ni kalau pelajar tengok rangkap dia, dalam rangkap dia tu dia ada banyak pemikiran.
Okay, jadi kita nak ambil ni yang kuat ni. Kalau dah tema pun dah ada patriotisme macam yang sajak titian kemerdekaan tadi yang kita tengok, okay? Kita tengok nanti pahlawan ialah dia, dan selalunya yang akan keluar dekat sini adalah kata kunci setia, sanggup berkorban, berani. Okay? Jadi itu kata kunci yang kuat dan pelajar senang nak ingat. Untuk ada 3-4 sajak dekat sini, dia akan ada pemikiran yang sama, iaitu berjuang mempertahankan negara, cinta akan negara, berani menentang musuh ataupun dalam mempertahankan negara, menghargai jasa pejuang. Jadi itu adalah pemikiran-pemikiran yang ada pada 3-4 sajak ni. Kan? Jadi kan kalau pelajar ingat satu, pelajar dah boleh ingat untuk tiga sajak ataupun keempat-empat sajak tu. Okey? Tengok yang mana satulah fakta. Kalau menghargai jasa, dia ada dekat dalam pahlawan ialah dia ada dekat dalam titian kemerdekaan, ada dalam menyongsong arus. Jadi kita boleh guna pakai fakta yang sama, ayat fakta yang sama, gambaran masyarakat yang sama, mesej, nilai, pengajaran yang sama. Okay? Jadi di sini kita tengok yang pertama sekali, yang kalau yang kuat, kalau pelajar tengok sini, dia berkait dengan pengorbanan ataupun perjuangan pahlawan. Dekat mana kita nampak? Dekat sini. Tentang orang kata menghargai jasa pahlawan. Okay, kalau tengok rangkaian yang pertama tu kita nampak macam cinta alam sekitar. Betul tak? Kan? Tapi kalau kita tengok lagi sampai dekat bawah yang untuk rangkap yang kedua, untuk ku kenal wajah kilatan maut. Okey, jadi kan di situ kita tahu kata ada wujudnya tentang perjuangan orang masa dahulu dan kita perlu menghormati perjuangan tersebut. Nampak tak? Kalau kita tengok dekat yang dentum peluru sepoi Inggeris tu, dialah yang melandai tubuhku. Jadi kan di situ kita tahu bahawa dia ni berani berhadapan dengan musuh yang hebat, yang mempunyai senjata-senjata yang hebat. Okay, jadi kita nampak kat situ beraninya. Kalau kita tengok dekat ada cermin di dasar kali, ada angin di dasar hati. Maknanya keimanan tu kena kuat. Jadi kita nampak dekat situ tentang iman ataupun beriman. Okay, nilai beriman. Kalau kita tengok aku menggenggam keris Lok 7, engkau mengumam pantun. Perjuangan yang kita lakukan dan mempunyai satu matlamat yang sama. Tapi cara dia berbeza. Perbezaan dalam memperjuangkan perjuangan dalam mempertahankan tanah air. Okay, dia berjuang dengan cara berlawan ataupun menentang musuh menggunakan senjata. Kita menggunakan pantun. Okay, itu cara untuk berjuangan. Perbezaan cara. Okay. Jadi daripada situ kita boleh keluarkan gambaran masyarakat macam yang kita nampak sekarang ni. Ada persoalan tentang keberanian, ada persoalan tentang perjuangan, mengenang jasa. Jadi 3 persoalan ni kita akan nampak dalam puisi-puisi lain, iaitu kita nampak pada titian kemerdekaan tadi, dan sekarang kita akan tengok puisi lain yang ada juga persoalan-persoalan tersebut sebentar lagi. Jadi ini adalah 5 persoalan yang jelas dalam menyongsong arus. Okey. Sekarang kita tengok sajak pahlawan ialah dia. Ada tak kita nampak tentang pahlawan yang berjuang, pahlawan yang orang kata berani mempertahankan negara kita? Jadi kan kita akan nampak seperti dekat pemikiran yang berwarna biru ni. Okey? Kalaulah pelajar nak cari yang lain, kita tengok kata kunci dia. Kalau contoh macam amanah. Okey, kita dah nampak dengan jelas amanah. Kita ambil yang tu dulu. Itu adalah orang kata-kata kunci yang kuat. Tapi dalam sajak pahlawan ialah dia ni, dia ada banyak. Satu, pahlawan mengalirkan keringat, menitis darah menunjukkan keberanian, siap sedia untuk berkorban. Dia ada banyak. Berjaga-jaga. Okey, pelindung kota. Amanah.
Lepas tu dia tak gentar. Jadi kan di situ banyak pemikiran yang pelajar boleh buat. Okay? Tapi kita nak yang paling kuat, jadi kita cari yang betul-betul pelajar nampak dengan jelas. Okay? Tentang konsep setia, amanah, berani, okay? Sinar takwa, keimanan, pelihara agama tu keimanan. Okay? Berjaga-jaga. Jadi kita ambil yang tu dulu. Jadi ini merupakan sifat yang ada pada pahlawan. Okay? Dan dia punya orang kata pemikiran, gambaran masyarakat nilai ni kadang-kadang dia akan berulang pada puisi yang lain. Okay? Jadi kalau kita tengok nilai patriotisme yang ada pada pahlawan, kita akan nampak kesetiaan, amanah, tabah, berani, okay? Sanggup berkorban, menghargai jasa. Okay? Jadi yang itulah orang kata kata kunci yang kuat untuk menjawab soalan. Soalan kalau dia tanya mesej pun dekat situ juga kita akan nampak. Gambaran masyarakat pun tentu juga. Pemikiran pun dekat situ juga. Okay? Jadi pelajar kena tengok, cari dulu nilai ataupun kata kunci yang ada dekat dalam puisi dan daripada situ pelajar boleh bina ayat pemikiran, gambaran masyarakat, nilai, mesej, pengajaran, harapan dan orang kata sifat yang ada pada watak-watak yang ada dekat dalam puisi itu. Okay, contoh ayat kebimbangan penyair. Okay, penyair bimbang tentang perang yang selalu membawa kemusnahan kepada warisan bangsa. Okay, penyair bimbang kebimbangan terhadap agama yang dijadikan permainan. Kalau harapan, penyair mengharapkan agar generasi menghargai jasa pejuang. Sanggup berkorban mempertahankan negara. Jadi lebih kurang sama macam mesej, macam nilai pengajaran, cuma ayat fakta dia tu berbeza sedikit. Kata kunci dia ada iaitu berkorban, menghargai jasa. Okay? Jadi benda tu dia ada. Kalau dekat dalam macam kebimbangan kita boleh nampak perang, agama macam yang saya kata tadi. Kita pegang dalam pernahkah engkau mentaksir mimpi. Okay? Kita pegang konsep agama, perang, pemimpin, okay? Kedamaian. Jadi yang daripada situ yang kita boleh bina ayat untuk jadikan fakta bagi menjawab soalan. Dan contoh pula kita akan ambil contoh baik-baik puisi yang ada perkataan tu lah. Perkataan kata kunci tu. Seterusnya kita tengok ada satu saja sajak di sini yang menggunakan tema keagamaan. Dia lebih kepada keagamaan. Dan kalau pelajar tengok dekat sini kan, pelajar akan nampak dengan jelas. Okay, terms ataupun kata kunci yang berkait dengan agama ada dekat sini. Dan di sini kalau pelajar tengok pemikiran yang jelas, kalau nampaklah kita baca sekali lalu kan, kita akan nampak tentang orang kata kehidupan kita yang melakukan amal ibadat ataupun beriman kepada Tuhan kan. Bila azan, dia pun pergi untuk menunaikan solat. Okay? Lepas tu kita tengok bersugi, dia menjaga kebersihan. Okay? Minta, selamat ataupun berdoa singkat. Dia sentiasa berdoa. Okay? Berdoa untuk memohon sesuatu kebaikan. Okay? Kita boleh tengok dia orang kata bila dah lepas berdoa dia menerjah keluar. Okay? Berjoging di asfalt. Jadi di situ dia menjaga kesihatan diri dia. Okay? Dan kemudian kita tengok bila datang pada rangkap yang orang kata perenggan yang seterusnya, bahagian yang kedua iaitu dia cerita tentang jemaah tu dah meninggal dunia dan orang kata aku ni dia merindui. Okay? Semua merindui jemaah tersebut. Jadi di situ kita dah nampak jemaah tu dah meninggal dunia. Okay? Mati tentang kematian. Okay? Tentang kerinduan. Jadi kita nampak jelas kata kunci kat situ. Jadi pelajar ambil lah yang itu untuk dijadikan pemikiran, gambaran masyarakat, nilai pengajaran dan sebagainya. Dan yang berwarna kuning itu adalah gaya bahasa. Kalau pelajar tengok, pelajar dah nampak jelas. Ada perulangan kata, ada perulangan bunyi, ada gaya bahasa yang lain seperti hyperbola, menerjah keluar, putih-putih, perulangan kata pada baris yang sama. Okey, jadi di situ kita boleh nampak dengan jelas. Asfalt dengan bersugi itu penggunaan bahasa asing. Okey. Jadi daripada
puisi seorang jemaah itu, kita dapat keluarkan 5 pemikiran dan gambaran masyarakat ataupun nilai yang kuat, iaitu yang pertama tentang ibadat, yang kedua tentang menjaga kebersihan, jaga kesihatan, berdoa dan kematian. Okey. Jadi yang itulah yang kita akan pegang. Okey, daripada semua yang kita tengok ni tadi tu, teknik mencari kata kunci ataupun cara kita menganalisis puisi tersebut, okey, kita akan tengok kat sini pula cara nak menjawab. Okey, 4 ayat juga sama seperti puisi tradisional, kita akan guna 4 ayat ni, iaitu ayat fakta, ayat huraian atau ayat penjelasan atau ayat ulaskan atau ayat bincangkan, bergantung pada kehendak soalan. Okay, ayat kesan dan kepentingan juga bergantung kepada soalan kalau dia nak. Okay, kecuali ayat kesan ni akan menjadi wajib pada kita menjawab gaya bahasa, bentuk, okay, dan teknik penulisan pada prosa. Okay, contoh. Jadi di sini pelajar dah nampak dengan jelas fakta dan contoh puisi adalah wajib. Okay, 2 lagi saja yang pelajar perlu bina ayat untuk dapat 2 markah yang selebihnya. Okay, iaitu ayat hurai atau jelas atau ulas atau bincang atau ayat kesan atau kepentingan. Okay, ikut kehendak soalan. Fakta wajib, contoh wajib. Contoh ni macam mana? Ambil balik bait puisi tu. Kalau untuk puisi, kena ambil balik puisi tersebut. Letak untuk dijadikan contoh, baru pelajar dapat 1 markah. Untuk contoh. Okey. Kalau yang lain tu untuk fakta dengan ayat hurai itulah markah dia. Jadi macam ni lah kalau kita tengok. Fakta yang berwarna hijau tu ayat huraian, penjelasan. Kalau digabungkan kedua-dua ayat huraian dan penjelasan ni lagi mantap lah huraian pelajar. Okey. Jadi kan cuma di sini saya nak tunjuk perbezaan. Ayat huraian ni kita lebih menghuraikan tentang fakta. Ayat penjelasan ulas ni kita kaitkan fakta dengan contoh. Kita dah ambil, kita dah ulas dekat dalam tu. Kita dah bagi penjelasan. Kalau dia katalah tentang perjuangan, perjuangan ni boleh nampak kat mana dalam puisi tu. Okey? Kat mana yang dia cakap. Jadi itu ayat penjelasan. Ayat kesan ni kalau dia nak. Okey, kalau dia nak. Contoh adalah wajib. Ambil balik contoh puisi dekat mana wujudnya perjuangan tu. Okey? Ini contoh menjawab mesej ataupun harapan. Ayat yang kita bagi tadi. Sama tak? Sama sebenarnya. Kalau kita kata tentang pemikiran mengenang jasa, kita akan huraikan tentang mengenang jasa. Sama lah kat sini. Kalaulah penyair itu berharap agar generasi kini mengenang jasa, kita akan huraikan dengan apa yang dimasukkan konteks generasi kini mengenang jasa. Dan kemudian kita kena kaitkan dengan puisi. Okay? Dan kemudian kita bagi contoh. Jadi, 4 ayat ni dia akan berulang. Dalam satu fakta, dia akan ada keempat ayat ni. Okay, ayat pertama fakta, wajib. Ayat contoh wajib. Ayat hurai, jelas, ulas, bincang, kesan, kepentingan adalah bergantung kepada soalan. Okay, itu saja untuk kali ini dan saya harap pelajar dapat faham cara untuk menjawab puisi, sama ada puisi tradisional dan sajak. Okay, selepas ni kita akan berjumpa untuk melihat cara menjawab prosa tradisional dan moden. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.